Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizadin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 5 Januari 2023. Berbogel serta menyamar sebagai pekerja bangunan, itu peredaran yang dibuat penceroboh warga Rusia ketika memanjat puncak Menara Merdeka 118 baru-baru ini. Menerusi perkongsian di akaun Twitter miliknya, wanita bernama Angela Nicolau turut memberitahu dia terpaksa bersembunyi di dalam sebuah kotak konkrit selama 20 jam agar kehadirannya di bangunan itu tidak dikesan. Menyifatkan pendakian yang paling sukar untuk dirinya, jelas Angela, aksi itu juga merupakan antara pengalaman luar biasa dan berbaloi kerana berjaya menceroboh bangunan berkenaan yang merupakan bangunan kedua tertinggi di dunia. Tambah Angela, dia juga akan memuat naik gambar kenangan itu di non-fungible token NFT. Terdahulu, Angela dan pasangannya Ivan Berkes mencetuskan kontroversi apabila memuat naik gambar mereka di puncak bangunan itu di laman sesawang skyscrapercity.com. Susulan itu, pada 29 Disember lalu, polis menerima satu laporan daripada pihak pengurusan Menara Merdeka 118 berhubung kes pencerobohan tersebut. Seorang pegawai polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Sungai Petani hari ini terhadap 4 pertuduhan seksual termasuk merogol seorang remaja bawah umur minggu lalu. Tertuduh Muhammad Maliki Azmi, 35 tahun yang berpangkat inspektor, didakwa menggunakan kedudukan kuasanya untuk merogol remaja perempuan yang kini berusia 17 tahun dan bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 376-2-F Kanun Kesesaan. Muhammad Maliki yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Yan turut didakwa melakukan amang seksual terhadap mangsa sama mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Bagi pertuduhan ketiga, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-C Akta sama kerana melakukan amang seksual dengan memasukkan alat ke dalam kemaluan mangsa. Tertuduh juga didakwa melakukan amang seksual bukan fizikal dengan membuatkan mangsa menunjukkan badannya bagi masuk seksual dan kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 15-A-2 Akta berkenaan. Saya tak kata tak boleh lawan, tapi saya kata tak payah lawan. Ada beza. Itu kata Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad ketika ditanya mengenai pencalonan bagi perebutan jawatan Presiden UMNO yang dijangka diadakan pada pertengahan tahun ini. Ujarnya tiada halangan untuk sesiapa yang ingin merebut jawatan tersebut kerana setiap ahli UMNO akan memberikan undian dan sokongan terhadap mana-mana calon yang menjadi pilihan dan dirasakan sesuai oleh mereka. Tambahnya lagi, dia tidak menghalang mana-mana calon yang ingin menawarkan diri bertanding. Namun, beliau memberi amaran awal jika berlaku pastinya akan memudaratkan dan membawa perpecahan kepada parti. Saya tak kata tak boleh lawan. Pendapat saya tak payah lawan. Beza. Ya. Akhirnya kalau ada pencalonan, siapa nak masuk jadi calon, masuklah, tak ada siapa nak halang pun. Ya. Jadi ahli-ahli UMNO akan mengundi. Tapi sekiranya di bahagian-bahagian ada persetujuan di mana kedua jawatan atas saya tak dipertandingkan, maka tak perlu dipertandingkanlah. Tapi kalau konsensus itu tak dapat usul itu tak dapat didokong, maknanya akan ada pertandingan lah. Cuma saya bagi amaran pertandingan ni akan memudaratkan. Melakukan perpecahan itu Confirm. Pasal apa? You lawan penyandang. Lawan penyandang memang pecah berbanding dengan kursi kosong, semua nak berebut. Belum berada isu tambang bas sekolah, golongan ibu bapa kini berdepan bebanan baharu apabila terpaksa memperuntukkan wang saku yang lebih tinggi untuk anak mereka susulan kenaikan harga makanan di kantin bermula awal bulan ini. Harga makanan yang naik antara 20 sen hingga RM1 itu bagaimanapun hanya melibatkan tender kantin baharu bagi tahun 2023. Antara makanan yang mengalami kenaikan termasuklah nasi berlauk, nasi lemak, bihun goreng dan lain-lain.
Isu berkenaan turut mendapat respons Setiausaha Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia PPKSM Siti Normah Mat Desa yang memberitahu kenaikan harga itu sebenarnya telah dipersetujui oleh pihak sekolah yang membuka tender berkenaan. Tambahnya, pihak sekolah melalui Jawatankuasa Pemantauan Harga akan mengambil tindakan membuang dan menamatkan kontrak pengusaha kantin sekiranya kenaikan harga berlaku melibatkan tender lama. Di Georgetown, Pulau Pinang, kenaikan harga makanan di kantin sekolah meningkat hingga RM1 bagi hidangan nasi putih belau ayam. Dengan kenaikan itu, harga bagi satu pinggan nasi belau ayam dijual sekitar RM4 di sekolah menengah dan RM3 di sekolah rendah. Sepasang kekasih diharapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat hari ini atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun di Felda Semencu, Teluk Sengat, Kota Tinggi, Disember tahun lalu. Tertuduh Muhammad Izzuan Mahmud, 25 tahun dan kekasihnya, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Siti Zubaidah Mahat. Mengikut pertuduhan, kedua tertuduh secara bersama dengan niat telah membunuh seorang kanak-kanak lelaki dengan panggilan Lokman dan perbuatan itu dilakukan antara pukul 8 pagi hingga 2 petang pada 10 hingga 23 Disember lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan, dibaca bersama mengikut Seksyen 34 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 22 Februari ini sebagai sebutan semula kes. Seramai 687 penjawat awam ditangkap atas pelbagai kesalahan dadah sepanjang tahun 2022. 5 daripada tangkapan itu melibatkan pegawai kanan sebuah agensi penguatkuasa di Pahang yang telah ditahan di bawah Seksyen 3-1 Akta Dadah Berbahaya ADB Langkah-Langkah Pencegahan Khas LLPK 1985. Peredahan yang dibuat Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Polis Diraja Malaysia PDRM itu adalah sebagai bukti pihaknya tidak berkompromi dengan mana-mana penjawat awam yang terlibat dengan aktiviti pengedaran dan penyalahgunaan dadah. Laporan kejayaan 365 hari JSJN 2022 itu turut mendedahkan penangkapan 163,740 pesalah di bawah pelbagai seksyen yang termaktub di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Racun 1952 dan Akta Penagih Dadah RMP 1983. Sepanjang 2022 juga, JSJN turut berjaya merampas 18.4 tan pelbagai jenis dadah, 3,437 liter pelbagai jenis cecair dadah, 106.4 tan daun ketum dan 52,886 liter air ketum dengan nilai rampasan bernilai RM461 juta. Peningkatan kes COVID-19 secara mendadak ekoran penularan varian baru menjadikan Amerika Syarikat AS secara rasmi menjadi negara pertama di dunia yang mencapai 100 juta kes jangkitan wabak berkenaan. Data terkini daripada Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC menunjukkan jumlah kumulatif kes jangkitan COVID-19 di AS mencecah 9 angka pada 21 Disember tahun lalu. Dalam pada itu, Pangkalan Penyelidikan Our World Data mendedahkan bahawa India mempunyai jumlah kes jangkitan kedua tertinggi selepas mencatatkan 44 juta kes, diikuti Perancis sebanyak 39 juta kes. Bagaimanapun, jumlah kumulatif kes jangkitan yang didedahkan itu tidak mengambil kira saiz populasi sebenar negara berkenaan. Rusia mendakwa insiden serangan peluru berpandu pada malam Tahun Baru yang meragut sekurang-kurangnya 89 nyawa anggota tentera berpunca daripada penggunaan telefon bimbit.
Menurut seorang pegawai, penggunaan telefon secara haram oleh anggota tenteranya menyebabkan kedudukan mereka mudah dikesan dan diserang pihak musuh. Rusia berkata kira-kira 6 misil dilancarkan daripada sistem roket HIMARS buatan Amerika Syarikat ke Kolej Vocational yang menempatkan kerahan tentera di Makivka, wilayah Donetsk. Namun, 2 daripadanya berjaya ditembak jatuh. Kementerian Pertahanan Rusia menerusi kenyataan memaklumkan timbalan Komander Regimen Lieutenant Colonel Bachurin antara pegawai tentera yang terbunuh dalam serangan berkenaan. Kira-kira 30,000 individu bakal bankrupt tahun ini kerana semakin ramai peminjam tidak mampu membayar ansuran bulanan jika kadar dasar semalaman OPR dinaikkan sehingga 3.25% bulan ini. Jumlah itu berdasarkan kepada jangkaan pertambahan sebanyak 10,000 lagi kes individu muflis pada tahun ini selepas 20,258 kes dicatatkan sepanjang tempoh COVID-19 antara 2020 hingga November 2022. Peningkatan kes bankrupt boleh berlaku jika 1,000 rakyat muflis setiap bulan seperti yang berlaku pada 2018 dan 2019 ketika kadar OPR dinaikkan kepada 3 dan 3.25%. Langkah itu menyaksikan lebih 1,000 kes bankrupt dicatatkan hampir setiap bulan, menjadikan sebanyak 16,482 kes pada 2018 dan 12,051 kes pada 2019 seperti dilaporkan Jabatan Insolvensi. Situasi kini diburukkan lagi dengan kenaikan harga barang sekitar 10% berdasarkan unjuran kadar inflasi yang diramal mencecah 6 hingga 7% tahun ini. Industri automotif tempatan berdepan kesukaran untuk meningkatkan jualan tahun ini susulan kadar faedah yang dijangka terus meningkat. Selain kenaikan kadar faedah, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton Holding Berhad Proton, Roslan Abdullah berkata, tempoh pengecualian cukai jualan yang akan berakhir Mac ini dilihat memberi cabaran kepada pemain industri automotif. Dalam konteks Proton, kata beliau, syarikat automotif nasional itu yakin dapat mencapai lebih banyak pertumbuhan dengan penambahan rangkaian tawaran serta pelancaran model baharu pada tahun ini. Mengulas pencapaian Proton pada tahun lalu, Roslan berkata 2022 merupakan tahun yang dipenuhi dengan pencapaian dan rintangan dihadapi syarikat berkenaan. Jelasnya, banjir pada penghujung 2021 telah memberi kesan sehingga ke suku pertama hingga menyebabkan Proton ketinggalan ke belakang selain menjalin kerjasama dengan vendor untuk memulihkan keadaan bekalan alat ganti. Presiden Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, Gianni Infantino mempertahankan dirinya selepas dikritik ekoran bersuah foto di sebelah keranda Pele semasa pengebumian legenda Brazil itu semalam. Tindakan Infantino mencetuskan kemarahan warga maya selepas dilihat bersuah foto dengan beberapa rakan dan keluarga Pele hanya beberapa meter dari keranda yang terbuka. Dalam kenyataan panjang lebar di media sosial, Infantino ke Brazil bagi memberi penghormatan kepada Pele dan mendakwa dia hanya membantu beberapa rakan mendiang yang tidak tahu cara mengambil suah foto. Terdahulu, ikon bola sepak Brazil Pele meninggal dunia di usia 82 tahun berikutan penyakit kanser usus besar selamat disemadikan di Memorial Necropole Ecumenical Santos pada Selasa. Baki 21,000 tiket untuk siapa? Itu antara persoalan penyokong yang tidak senang dengan pengumuman bahawa hanya 59,000 tiket akan dijual bagi aksi separuh akhir pertama Piala AFF 2022 antara skuad Harimau Melaya dan Thailand di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Sabtu ini. Tiket yang terhad menyebabkan ramai peminat kecewa apabila mereka gagal mendapatkannya apabila kesemua tiket yang diperuntukkan sudah habis terjual meskipun kapasiti stadium boleh memuatkan hampir 80,000
penonton. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan semalam mengumumkan hanya 59,000 tiket ditawarkan kerana 21,000 tempat duduk terpaksa dikosongkan gara-gara dihalang oleh struktur pentas konsert Jay Chou yang sedang dalam proses pemasangan. Orang ramai turut menggesa FAM agar lebih mengutamakan penyokong setia skuad kebangsaan Ultras Melaya kerana ini adalah rumah kita. Sebagai penutup 15 minit LMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 6 Januari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian sahaja daripada saya, Rizaldin Roslan, dan jumpa lagi.